Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan sambung kepada punca variasi. Masih di bawah tajuk variasi. Jadi organisma ni walaupun datang daripada spesies yang sama, tapi kita masih boleh tengok organisma ni akan berbeza dari segi morfologinya, fisiologinya dan genetiknya. Okey. Jadi perbezaan itulah adalah variasi, iaitu variasi ni merujuk kepada perbezaan antara organisma dari spesies yang sama. Okey. Jadi variasi kita boleh disebabkan oleh dua faktor. Faktor genetik dan faktor persekitaran. Okey. Seterusnya, variasi ada dua jenis, iaitu variasi selanjar dan variasi selanjar. Seperti yang kita belajar sebelum ni, variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran, manakala variasi selanjar tidak dipengaruhi oleh persekitaran, hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey, jadi hari ni kita akan fokus pada faktor genetik dulu. Okey, kita akan pergi satu-satu. Okey, faktor genetik akan menyebabkan perubahan kandungan genetik dalam sesuatu individu. Okey, dari spesies yang samalah. Okey, jadi bila wujudnya variasi genetik, maka morfologinya akan berbeza, fisiologinya berbeza, apatah lagi kandungan genetiknya juga akan berbeza. Okey, ini disebabkan oleh faktor genetik. Okey, ini ialah gambar daripada buku teks. Okey, faktor genetik ni disebabkan oleh beberapa peristiwa. Okey, beberapa peristiwa yang berlaku dalam organisma ataupun benda hidup ni. Okey, maka wujudlah variasi yang disebabkan oleh faktor genetik. Okey, berlaku masa bila? Pertama, semasa pergabungan semula genetik melalui pindah silang. Okey, proses ni berlaku semasa meiosis 1. Okey, kedua pula, penyusunan rawak kromosom homolog juga berlaku semasa meiosis 1. Ketiga, persenyawaan secara rawak. Okey, ini berlaku semasa persenyawaan. Okey, keempat disebabkan oleh mutasi. Okey, jadi kita akan bincang satu-satu. Tak semua pun, kita akan bincang satu dua lah hari ni. Okey, ini semua daripada buku teks. Okey, tapi sebelum cikgu terangkan ni, cikgu nak recall balik lah. Okey, cikgu nak recall balik. Okey, cikgu nak recall balik tentang meiosis secara basic kelas. Okey, meiosis Meiosis, bagi yang lupa apakah dia punya kepentingan. Okey, meiosis ni kepentingan dia tak lain tak bukan ialah untuk menghasilkan gamet. Okey, menghasilkan gamet sama ada sperma atau ovum. Okey, jadi sel dalam badan kita, semua sel adalah diploid. Okey, diploid 2n. Ini ialah bilangan kromosom. Okey, tapi selepas proses meiosis, okey, bilangan kromosom dalam sel kita akan jadi haploid ataupun n, ataupun jadi separuh. Okey, itu kita faham. Itu konsep kena faham dulu. Okey, kemudian berkenaan dengan kromosom. Okey. So, kalau manusia kita ada berapa kromosom? Okey, manusia kita ada 46 kromosom, iaitu bersamaan dengan 23%
pasang. Okey. Sama juga kita ada 22 pasang plus kromosom seks XY. X dengan Y ni 2 kan, sepasang lah. Tambah yang ni. Okey. Okey. Mungkin ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan kromosom homolog. Okey. Okey, jadi sel dalam badan kita ni, dalam nukleus kita ada kromosom yang sebelum ni diwarisi daripada ibu dan ayah. Okey, jadi sebab tu wujudnya kromosom homolog. Okey, sebab dia sepasang, homolog ni sama. Okey, kita ada 46 kromosom. Okey, semuanya ada nombor dia. Okey, semua ada nombor. Okey, contoh contoh macam ni. Kromosom nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi kita ada kromosom homolog, iaitu 1 daripada bapa, 1 lagi daripada ibu. Okey. Kromosom nombor 2 pun ada 2. Okey, contoh kromosom nombor 2 ni panjang sikit ya. 1 dari bapa, 1 dari ibu. Okey, begitu juga kromosom nombor 3. Dah hilang. Okey, tak apalah. Okey. Jadi okey, berkenaan dengan kromosom homolog tadi, kalau macam ni, 1 dari ibu, 1 dari bapa. Okey, ini kita kenali sebagai kromosom homolog. Okey, keadaan ni sebelum ada replikasi lagi, sebab dia cuma satu jalinan kromatin kan. Okey, selepas proses replikasi DNA dia jadi macam ni. Ini pun kromosom. Okey, ini pun kromosom. Okey, dan ini juga adalah kromosom homolog. Sama je ni. Ini sebelum replikasi, ini dah replikasi DNA. Okey, ini yang dinamakan kromosom homolog. 1 daripada bapa, 1 daripada ibu. Okey. Apa yang dikatakan kromatik seiras ataupun kromatik tak seiras. Okey. Ambil hijau pula. Okey. Yang ini, 2 ni adalah 2 kromatik seiras atau kromatik adik-beradik ya. Okey. Sama ni.
kiri, kanan ni sama. Okey, mana pula yang dikatakan kromatik tidak seiras? Ni lah antara yang hitam dengan yang merah ni. 1, 2 ni, ini adalah kita kenali dengan istilah kromatik tidak seiras. Okey. Sebab dia daripada bapa, daripada ibu. Dia tidak seiras. Atau nama dia kromatik bukan beradik lah, bukan adik-beradik. Okey, jelas kan? Okey, jelas di situ. Okey, so ini sepasang kita panggil kromosom homolog. Satu ni kromosom lah. Yang ini kromatik seiras. Ni kromatik. Yang ini kita boleh panggil, satu ni saja kita boleh panggil kromosom, kita juga boleh panggil kromatin. Okey. Settle yang tu. So kita nak kembali kepada faktor genetik. Bila faktor genetik tu berlaku? So kita ambil satu dulu lah. Kita ambil satu dulu, kita tengok dulu peristiwa pertama lah, di mana berlakunya pindah silang. Okey. Okey. Ini daripada buku teks. Penggabungan semula genetik melalui pindah silang. So proses pindah silang berlaku semasa profasa 1, meiosis 1. Okey. Tengok. Okey, di mana pada waktu itu kromatik tidak seiras pada kromosom homolog bersilang pada kiasma. Okey, jadi kita ada dua kromosom homolog. Ni kromosom homolog katakan. Dia bersilang. Okey, dua kromosom homolog bersilang pada kiasma. Nah, ni tempat persilangan dia. Okey, yang dinamakan kiasma. Ini berlaku semasa profasa 1, proses meiosis. Kromatik tidak seiras ni, dua ni yang merah dengan kuning ni, kromatik tidak seiras pada kromosom homolog bersilang pada kiasma. Okey, selepas tu akan berlaku pertukaran segmen kromatik. Okey, berlaku pertukaran segmen kromatik, di mana kita akan dapat macam ni. Selepas pertukaran kita akan dapat macam ni Sekejap. Okey. Sini ada kuning. Sini ada kuning. Sebelah sini pula akan dapat sini merah. Okey, sini merah. Okey. Allah. Terpadam. Okey. Tak apalah. Okey, pertukaran segmen kromatik berlaku antara kromatik tidak seiras tadi. Okey, kemudian selepas tu penggabungan semula genetik berlaku. Yang tadilah, okey, dia kembali asal untuk menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromatik tadi. Okey. Itu berlaku semasa profasa 1. Okey, itu berlaku semasa profasa 1. Okey, kemudian apabila kromatik berpisah semasa peringkat anafasa 2. Okey, bersambung pada anafasa 2.
di mana masa itu dah sampai peringkat nak penghasilan gamet dah. Okey. Jadi gamet yang terhasil akan mempunyai kombinasi gen disebabkan oleh pindah silang tadi, pertukaran segmen tadi. Okey, jadi akibat dia pelbagai jenis gamet dengan kandungan berbeza yang kita akan dapat. Okey, ni daripada buku teks juga. Okey, macam ni lah tadinya. Okey, dua kromatik tidak seiras, hijau dengan purple ni adalah dua kromatik tidak seiras pada kromosom homolog bersilang pada kiasma. Okey, kemudian pertukaran segmen kromatik tidak seiras berlaku menyebabkan pertukaran bahan genetik. Okey, di sini pertukaran bahan genetik, hasil dia jadilah macam ni. Kromatik berpisah membentuk gamet dengan kandungan genetik yang berbeza. Okey, ini adalah penyebab faktor genetik yang pertama. Pergabungan semula genetik melalui pindah silang. Harap fahamlah yang tu faktor pertama. Okey. Faktor kedua pula ialah penyusunan rawak kromosom homolog. Okey, sebelum berlakunya proses pindah silang semasa proses profasa 1 meiosis 1 tu. Okey. Selepas daripada profasa 1 tadi, selepas pada pindah silang, tukaran segmen dan dia kembali bergabung semula, okey, bersambunglah pula dengan penyusunan rawak kromosom homolog pada satah khatulistiwa. Okey. Ini berlaku masa metafasa 1. Okey, masa metafasa 1, kromosom homolog yang mana dalam kromosom pada kromosom homolog tu ada satu paternal, satu maternal, satu daripada bapa, satu daripada ibu. Okey, kromosom tu homolog akan tersusun secara rawak pada khatulistiwa, satah khatulistiwa. Jadi setiap pasangan kromosom homolog tersusun menghadap kutub secara bebas, tidak bergantung kepada pasangan kromosom homolog yang lain. Okey, kita tengok gambarnya macam ni. Okey, jadi ini adalah dua situasi yang berbeza di sini. Okey, kalau kata semasa metafasa 1, susunan kromosom homolog macam ni, hijau purple. Okey, selepas sahaja dia berpisah masa anafasa 1, okey, kita akan dapat macam ni lah. 1 sel anak macam ni, 2 sel anak macam ni. Okey. Kan? Okey, lepas tu semasa penghasilan gamet pula, okey, dia akan berpisah lagi. Masa penghasilan gamet semasa anafasa 2, kita akan dapat macam ni lah. Okey, semua sini semua purple, sini semua hijau. Kombinasi kromosom lah. Okey, situasi kedua, kalau kata kromosom homolog susun macam ni pula pada satah khatulistiwa, hijau, purple, belah sini purple, sini hijau pula. Okey, seterusnya bersambung dengan metafasa 2. Okey, anafasa 2, kita dapat kombinasi yang berbeza pula. So, jadi bukan kita yang menentukan macam mana susunan kromosom homolog tu sebab susunan kromosom homolog tu berlaku secara rawak semasa metafasa 1 dan juga semasa metafasa 2. Okey. Jadi faktor penyusunan rawak kromosom homolog semasa metafasa 1 menghasilkan gamet dengan kombinasi kromosom yang berbeza. Jadi metafasa 1 lah yang penyebab dia. Okey. Menyebabkan kita dapat kombinasi gamet yang berbeza. Okey, harap faham lah. Okey, tak apa, kita recall balik sikit sebelum habis. Okey, proses pindah silang tadi. Faktor yang pertama yang menyebabkan faktor genetik tu.
Proses pindah silang berlaku semasa fasa 1 meiosis, di mana kromatik bukan pasangan beradik ataupun kromatik tidak seiras daripada kromosom homolog bersentuhan pada kiasma dan berlaku pertukaran gen antara dua kromatik tersebut. Okey, selepas tu berlaku pula penggabungan semula gen menyebabkan kandungan genetik pada kromosom di dalam gamet berbeza lah akhirnya. Okey. So, ini pula tentang penyusunan rawat kromosom homolog. Okey. Ini adalah dua kemungkinan. Sama ada kromosom homolog nak susun macam ni masa metafasa 1 ataupun nak susun macam ni. Tapi hasilnya akan menghasilkan hasil yang berbeza. Okey. Cikgu rasa itu saja. Kalau ada soalan sila tanya dulu. Mungkin cikgu boleh terang lebih lanjut lepas tu.